Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm back. Okey. Apabila Era Fazira bertanya kepada saya dalam Mingguan Wanita Astro Prima, apakah punca yang menyebabkan isteri makan luar? Maka saya jawab, isteri makan luar kerana suami gagal beri isteri kepada isteri. Wah, berpeluh dengan jawapan ni kan, cuak-cuak kan. Kalau lelaki dengar, cik suka je kan. Tapi kalau wanita dengar kan, dia akan jadi Namun, relax dulu, sabar-sabar dulu. Apakah itu? Jom kita tonton Mingguan Wanita Astro Prima bersama saya, Abelong, dan ditemu bawa oleh Era Fazira dan juga Norma Hakim. Roll. Okey, nanti jumpa lunch. Bye. Okay. Tak. Tiba-tiba pula balik lunch, saya tak balik. I cakap dengan kawan I. Kenapa? Asal macam tu pun ajak dah balik? Sebab selalu tak pernah balik pun lunch, tiba-tiba you balik. You cakap macam mana? Kawan office I tengah bercakap dengan Faizal. Kenapa? Ada cakap dah agak dah Faizal You tahu tak? Cerita you dengan Faizal ni dah mata-kata dengar tak? Sampai kat telinga I tau. Memanglah merata dan Faizal tu kawan office I. Agaknya kalau orang bercakap, biasalah. Orang cakap kalau tak ada angin masukkan pokok goyang. Apa yang jadi you dengan dia? Yang you nak jealous tak bertempat ni kenapa? Look, I nak pergi lunch selama ni, ada you temankan. You macam sibuk. Lepas tu bila I lunch dengan Faizal, you marah pula. Yelah, kalau benda ni sampai pada I tak cakap apa-apa dengan you. Orang akan cakap I ni ganas, tahu tak? Apa yang dia buat nak I? Sorry sayang. Itulah dia. Sikit-sikit mingguan kami. Dan kali ni topik dia memang panas. Tapi apa pun kita bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kekal setia bersama dengan Mingguan Wanita secara langsung daripada Astro. Dan minggu ini hari Khamis, tema cerita dalam kain. Tema saya panas. Apa yang tajuk dia? Isteri makan luar. Benda ni memang kita selalu dengar suami makan luar, suami curang itu macam dah lumrah fitrah menjadi seorang lelaki. Tapi hari ini kita bangkitkan tentang isteri pula dia makan luar. Apa puncanya? Adakah kerana dia dimas dendam? Adakah kerana pencampuran kawan dia? Kurang perhatian. Macam tadi lah. Okey, cukup perhatian. Saya itulah walaupun tapi saya ni tak dosa sebab tinggal lagi kan. Okey, sebelum kita pergi pada topik kita yang memang akan panas selepas ini, izinkan saya untuk kongsi sedikit tentang maklumat terkini tentang COVID-19 yang kita terima daripada Kementerian Kesihatan Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Okey, setakat ini KKM mengesahkan kes terbaru sebanyak 5 kes dan ini adalah 4 tempatan import. Dan jumlah kematian kekal pada angka 122 dan jumlah keseluruhannya adalah 8,734 kes. Alhamdulillah masih terkawal. Tapi semuanya tertakluk kepada kita sendiri. Sama ada kita kekalkan SOP. Kalau ianya semua berjalan seperti yang dirancangkan, insya-Allah kita mampu perangi COVID-19. Yes. Sebelum tu ada apa kita share? Ada teaser pasal filem. Ada teaser. Tapi itulah sebelum tu sebelum kita nak mengupas, kita jemput panel kita untuk kupas topik kita isi makan luar ni. Apa kata kita saksikan dulu VT ini. Apa kau buat ni? Kau tak boleh hancur rumah aku. Kau suka aku ya? Sabarlah, okey? Takkan lari kau boleh kejam. Aku jumpa kau nanti. Itu dia. Cerita tu sangat sinonim dengan kes isteri makan luar. Betul.
dan memang sangat boleh kita jadikan sebagai satu perbahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kepada mereka di luar sana, penonton Mingguan Wanita, kalau anda mempunyai apa-apa pandangan untuk dikongsikan, jangan segan-siru untuk bertelefon talian mesra Mingguan Wanita kami di 0389389647, ataupun anda boleh tinggalkan apa-apa pesanan anda kepada laman rasmi kami di laman rasmi kami www.mingguanwanita.com.my. dan juga boleh tinggalkan komen anda di platform media sosial kami, iaitu di Facebook, Twitter dan juga Instagram di @mingguanwanita. Yes. Okey, kita tak nak buang masa. Masanya telah tiba untuk kita kupas isu panas kita pada hari ini, isteri makan luar. Okey, benda ni jarang berlaku tapi berlaku. Okey, jadi untuk itu kita undang tetamu kita yang selalu juga menjadi tetamu kita. Memang tak lain tak bukan. Memang awal kali kita jumpa ke Mingguan Wanita ni, makin kacak orangnya. Kita persilakan ke studio kita, untuk berunding pembangunan keluarga, itu Tuan Muhammad Syariman, Cik Deris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi. Terima kasih sebab sudi menjemput sekali. Okey. Alhamdulillah. Sihat, cuma makin gebu sikit. Gebu PKP. Kan. Sama lah kita. Okey, Tuan Syariman, bersesuaianlah dengan topik kita ya. Agak panas ya. Panas Sudah sangat. bersedia dengan kepanasan bakang ini? Dah saya sangat-sangat rasa panas dengan berpeluh-peluh sekarang ni. Ya, itu dia. Okey, soalannya, perkara ini jarang berlaku, tetapi berlaku. Betul. Wanita dikenali sebagai orang kata fitrahnya setia, penuh kasih sayang. Memang bila dah lock dalam satu rumah tangga, itulah dia sampai mati, insya-Allah. InsyaAllah. Tetapi macam mana boleh berlakunya kecurangan? Ada pihak ketiga yang melibatkan isteri sendiri. Macam mana perkara itu boleh berlaku? Kenapa? Saya saya seronok tengok drama awal-awal tadi. Kan antara Era dengan Norman kan. Saya dekat luar tu, tapi dia bila berdebar itu, masya-Allah kan. Boleh macam. Lain macam Allah tu kan. Tapi itu realiti. Ya. Realitinya adalah kenapa berlaku? Berlakunya sebab isteri, mana? Isteri tidak mendapat isteri. Ha? Macam mana tu? Isteri tidak dapat isteri. Kan nak bagi panas kan. Isteri tak mendapat isteri. Kenapa? Sebab isteri tu tak mendapat isteri. Apa isteri? Isteri adalah yang pertama, intimate. Intim tu tak ada. Bayangkan tadi bila dah start dengan WhatsApp dan sebagainya, Norman masuk kan, suami masuk, terkejut, bermaksud intim tu tak ada. Isteri. Dan kalau tu ISTERI, okey, S tu adalah security. Ramai wanita-wanita sekarang ni dia tak secure. Di bawah rumah dia tak secure, dia tengok suami dia tak secure, ada banyak isu yang pada suami yang menyebabkan isteri tak secure. Kenapa jadi begitu? Sebab suami itu sendiri tak berjaminan pada isteri. Yes, IST, touch. Berapa ramai di antara kita yang benar-benar sentuh isteri, sentuh hati. Ramai yang suka sentuh fizikal, tapi terlupa nak sentuh hati. Betul. Apa akibatnya? Hati ini kosong. Hati ini ada lompang-lompang yang akhirnya Faizal masuk. Bukan salah Faizal ya. Bukan salah Faizal. Hatinya kosong. Faizal memberi dan muncul, menyentuh hatinya, maka tewas dia kerana sentuhan Faizal. Bahaya sangat. ISTE, E apa? Empathy. Kita sekarang ni kalau kita tengok kan, Era, ramai suami sekarang ni yang merasakan bahawa bila dah kahwin tu settle, cukup. Lelaki kan kita normal kan, kita memang macam tu. Kita nak benda mudah, simple, tak ada kompleks sangat. So bila kahwin tu dah kira settle. Jangan di antara kita ni nak empati pada isteri kan, duduk kat rumah, isteri yang banyak membasuh, isteri yang banyak menguruskan anak. Kita balik-balik kita harap isteri hidang kita, isteri melayan kita. Sedangkan ya Allah Akbar, penatnya seharian isteri kat rumah tu, empati tu kita tak ada. Jangan kita nak nampak, kalau ada pun sangat baik. Suami tolong isteri dekat dapur, suami tolong isteri dekat kebun. Isteri saya ada kebun kecil je, dan saya jangan-jangan turun kat kebun dia. Bila saya turun sekali dekat kebun tu, saya siram dia, puji sikit dia punya labu dia apa semua kan. Ya Allah, dia berseronok tu kan. Dihargai. Tak tu ada. Sikit yang kita buat ni aman kan. ISTE, responsibility, tanggungjawab. Tanggungjawab kita ramai. Kalau kita pernah bincang pasal
gawang hidup, betul? Responsibility ada kat situ. So isteri akan rasa, kenapa suami aku tidak begini? Dan lainnya, yang last sekali adalah improvement. Sebagai seorang suami, ketua keluarga, jangan harap kita hanya terus kekal dalam rumah yang sama saja. Mesti ada improvement. Isteri mesti juga nak ada yang bilap-bilap kat sini, kan? Tak saja kat sini, kan? Mesti tepi sebenarnya. Tepi, kan? Tak kena bawa jalan sikit-sikit, improvement. Kalau tidak dirikan, mesti tak sampai satisfied dia tu. Betul. Okey. Saya terperinci. Sangat terperinci. Isteri itu memang banyak benda belajar, benda baru saya belajar. Okey, perempuan ni, isteri ni, dia pandang nyimpan rahsia. Sebab salah satu puncanya, suami ni tak suka nak cek-cek telefon ni semua. Okey, itu dua untung kat situ. Okey, macam mana dia nak tahu? Macam kejadian sebentar tadi, saya dengan siapa ni, Era kan? Siapa ni? Itu Kita perlu amarah. Itu tak semua kan? Tak sampai. Nak sebut pada tiba tadi. So kita nak tahu. Kita nak tahu macam mana kita nak tengok dari sudut psikologi dan juga fisiologi. Isteri ni curang dengan kita. Okey. Menarik soalan tu kan. Sampai ke terlupa nama Era tu kan. Okey. Baik, sangat menarik sebab saya suka soalan ni sebab kita nak tahu juga kan. Kita tak nak tengok bila dah tumpah tempayan, dah pecah tempayan, baru kita dapat sedar. Alamak, dah sudah kan. Macam mana nak tahu? Saya nampak ada 2-3 perkara yang boleh kita semak. Macam mana kita tahu? Yang paling pertama sekali adalah dia ada 4 proses yang utama. Fear. Yang pertama fear. Yang kedua adalah adapt. Yang kedua learning. Yang ketiga adapt. Dan yang keempat change. Waktu fear ni waktu yang paling crucial yang kita nak kena lihat pada isteri kita. Isteri akan ada tahap-tahap perubahan dia. Change tu tadi. Bila dia dah mula berubah, berubah kedudukan pula kan? Semangat. Bila dia dah mula berubah, tone suara dia berubah, nampak tadi kan? Tone suara dia berubah, gaya cakap dia berubah. Mata tak boleh tipu. Mata tak boleh tipu. Norman? Ya. 55% yang beritahu Era. 55% body language perlu kita baca. 55% body language, 38% voice. Suara dia. Kalau sebelum pada ni suara dia lemah lembut baik abang. Tiba-tiba abang dah lain macam. Betul terdetik kan. Something is happening. Kus-kus kotak. Kita memang banyak lagi. Jadi kita nak tanya dengan Tuan Syariman. Semakin panas rasanya saya di studio ni. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan bersama dengan penonton Minggu Wanita. Okey, mikrofon impian kini telah kembali. Dan adakah anda atau sesiapa yang dikenali memerlukan bantuan kewangan, jom hantarkan penyertaan uji bakar anda kepada kami sekarang. Maklumat lanjut sila layari www.gempak.com. Okey, itu dia. Mungkin nasib menyebelahi anda, dapat memenangi waktu lain untuk membantu keluarga. Betul. Okey. Baiklah, kita akan kupas lebih lanjut lagi dengan topik kita ini bersama dengan Tuan Syariman. Jangan ke mana-mana. Jadi selepas ini kita kembali dalam Mingguan Wanita. Wah, kan baru faham apa maksud isteri. Kalau tidak tu yang lelaki mesti suka. Okey, yang perempuan, yang isteri mesti kenapa ni kan. Tapi alhamdulillah dah percaya. Itu faktor dalaman ya, faktor internal, faktor yang menyebabkan isteri tertolak keluar date kerana gagalnya seorang suami. Namun hati-hati juga ya isteri di luar sana, wanita-wanita, hati-hati juga dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi tarikan kepada seorang isteri untuk keluar dan mula makan luar. Apa faktor eksternal? Hati-hati, dengar betul-betul. Ada 4 faktor eksternal. Yang pertamanya adalah Facebook. Dah main-main Facebook, Instagram, media maya, chatting room. Ya Allah Akbar, hati-hati sebab dalam chatting room tu ada ramai lelaki yang mungkin akan mengisi lompong-lompong. Yang suami dekat rumah mungkin tak banyak cakap, suami dekat rumah sibuk sangat-sangat, suami dekat rumah tak beri ucapan hari jadi, suami dekat rumah tak buat macam yang kita sebut isteri tadi, okey. Dan lelaki dekat luar dalam chatting room mungkin kawan-kawan lama, mungkin boyfriend lama, mungkin juga kan yang ada dekat luar tu menjadi satu tarikan dekat Facebook chatting room yang menyebabkan wanita ini, isteri ini ada berkemungkinan untuk makan luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dendam.
Dendam ini yang akan menyebabkan, kalau suami aku boleh, kenapa aku tak boleh? Kalau suami aku boleh main kayu tiga, kenapa aku tak boleh? Kalau suami aku begini, kalau suami aku begini, kenapa aku tidak? Dendam, gejolak, gelodak rasa tu yang menyebabkan isteri ini akan mula makan luar. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga adalah faktor kehidupan luar yang dilihat lebih menarik, lebih indah, lebih penuh dengan color-colornya, warna-warnanya yang menjadi tarikan kepada seorang isteri mula keluar dan makan luar. Ini sangat bahaya. Apa yang kehidupan yang kat luar yang banyak kan kehidupan kat luar. Kawan-kawan yang suka pergi shopping, suami dekat rumah mengongkong, tak keluar-keluar shopping, itu bahaya. Kawan-kawan yang suka tengok wayang, kawan-kawan yang suka bersosial, suaminya duduk je kat rumah, tak ajak-ajak pun isteri keluar, tak beri terapi keluar ataupun me time kepada isteri. Bab kata Ustazah Isfadia, tak beri me time kepada isteri menyebabkan isteri ini mula mencari kehidupan dekat luar yang sebenarnya ada banyak perkara yang menarik dekat luar sekiranya dia buka hatinya kepada apa yang dekat luar jauh melebihi daripada apa yang ada kat rumah. So hati-hati guys, hati-hati lelaki, suami-suami sana. Dan yang keempat sekali adalah sexual disorder. Ini jarang-jarang berlaku kan. Kemahuan seksual isteri yang melebihi daripada kemahuan suami, maka dia mula makan luar sebab untuk memenuhi kemahuan seksual disorder ini. So ingat, ada faktor dalaman iaitu isteri, dan ada 4 faktor eksternal, faktor yang menjadi penolakan untuk isteri itu daripada rumah mencari makan keluar. So guys, hati-hati suami kat luar sana. So check yourself, muhasabah diri. Jom kita tengok lagi sekali apa lagi cerita dalam Mingguan Wanita Astro Prima. Soalan ni macam kata Rosyah sikit lah. Rasanya takut sebab rasanya mungkin kita boleh duduk berbincang, tanya masalah. Curang tu datangnya salah seorang. Maksudnya kalau isteri curang mungkin silapnya pada suami juga, ataupun mungkin suami curang salahnya pada isteri juga. Jadi cara terbaik adalah discuss dulu, cari apa masalah menyebabkan salah seorang tu curang. Mungkin dia rasa dia dikhianati, lepas tu dia simpan, dia mungkin dia tak boleh luahkan ataupun tak boleh nak melawan suami dia. Simpan-simpan lama-lama dia akan jadi dendam. Lepas tu dia nak apa yang suami dia rasa, so dia buatlah. Curang lah, buat apa yang suami dia buat dulu. The best cara is kita try boleh duduk berbincang, discuss. Kalau memang kata discussion tu tak boleh lah, apa orang kata, tak boleh menemui jalan yang ni, kita duduk berbincang dengan keluarga. Satu, cari punca masalah tu kenapa isteri tu curang. Dan keduanya, kalau dah jumpa tu kita kena terimalah. Sebab orang kata kalau kita buat silap tu, semua manusia ada buat silap. Mungkin kesilapan isteri jadi curang dan datangnya dari suami juga. Sebagai seorang suami, kalau dia beriman ataupun yang tinggi sikit ilmu agama, mungkin dia akan berbincang, ajak isteri dia berbincang, tanya masalah isteri dia, kenapa. Demi rumah tangga, demi anak, mungkin dia boleh berdamai. Ya, itu dia sedikit pandangan rakyat Malaysia tentang isu yang kita bincangkan hari ini. Topik kita isteri makan luar. Tapi sebelum itu, Mingguan Wanita boleh ditonton ya melalui Astro Go. Dan kepada anda yang ingin memenangi wang tunai sebanyak RM500 setiap hari, senang saja streamlah di Astro Go. Dan bagaimana cara mendaftar? Type contest.astro.com.my/go. Jadi mungkin anda adalah yang bertuah dapat memenangi hadiah RM500, mana tahu setiap hari. Okey. Saya suka sangat dengan perkongsian rakyat Malaysia tadi tu. Ada seorang acik pula akak lebih banyak acik kan pula. Okey. Dia mengatakan apa jadi sekalipun salah suami dia, apa jadi sekalipun salah suami dia. Tapi macam tu lah, betul. Sebab saya sendiri bertanya dengan guru saya, saya pernah melalui fasa kejatuhan rumah tangga. Dia kata apa sekalipun salah normal juga. Dia kata sebab suami ni sebenarnya dia kena menjadi pembimbing bagi isteri. Dia kena mendidik isterinya. Jadi hari ni era kita sangat berbesar hati sebab selain pada Tuan Syariman,
kita bawakan bersama dalam studio kita. Bukan calon-calon orang juga. Kita akan bersama dengan penceramah bebas iaitu Ustazah Isfaliah Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Seronok rasanya orang-orang hebat berada dalam studio kita pada hari ini. Okey. Jadi kita akan pergi pada soalan yang berkaitan dengan isteri makan luar, Ustazah. Okay, contohnya kalau tadi sketsa saya dengan Era kan, suami ni dia tak bagi izin pada isteri dia untuk keluar, tapi dalam masa yang sama isteri dia keluar juga dan kemudian berlaku curang. Jadi apakah hukum yang akan jatuh pada isteri itu? Kalau di situ, kalau setanya hukum kan, dia terus kita dapatlah nusyuz lah. Maksudnya isteri itu dia tidak mentaati suami. Tetapi sebelum kita menghukum isteri itu, kita dengarkan tadi kata-kata kita punya apa yang kita temu duka tu. Dia sebut kena berbincang dulu, kena tengok dulu apa masalah dia. Sebab seseorang tu bukanlah kalau dia berkahwin kan, dia tak ada niat pun saja aku berkahwin aku nak nusyuz. Tak ada. Kan dia tidak ada, dia nak kahwin tu mesti dia nak jadi isteri yang baik kan. Itu memang antara plan dan juga strategi hidup dia. Itulah kebahagiaan yang dicari kan. Tetapi mesti ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang isteri itu boleh jatuh nusyuz. Jadi memang betul Norman sebut. Jadi dua pihak itu perlu dilihatlah. Sebagai suami bagi pihak pembimbing, yang dibimbing itu dia adakah dia makan bimbingan ataupun dia makan di luar. Makan dalam kan. Baik, kalau Tuan Syariman sendiri sekarang ni di mana-mana social media ni memainkan peranan yang sangat penting. Dan kadang-kadang social media ni ada pro and cons-nya. Ada yang baik di mana ianya menjadi platform untuk kita bisnes dan melebarkan kontak, tetapi ada yang tersalahguna. Okey. Dari segi ini, kepercayaan adalah sangat penting. Kunci kebahagiaan lah katanya. Tetapi bila terlalu percaya pada pasangan tu, itu macam mana pula? Adakah sepatutnya sewajarnya pasangan tu kena chat from time to time ke bagaimana? Soalan ni memang soalan menjerut kan? Makan dalam. Era, bila kita kata pasal soal kepercayaan, saya takkan katakan kita mesti letakkan 100% kepercayaan. Sebab 100% kepercayaan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita letakkan 100% kepercayaan itu pada manusia, kita akan kecewa. Sebab manusia akan ada yang kita tidak maksum kan, tak sempurna. Akan dapat yang manusia itu akan buat silap. Sebagai satu contoh yang ni, kita tengok yang ni, saya tertarik tengok yang ni. Cantik kan? Apa benda kan? Cantik. Okay, dan hari ni kita letakkan atas meja. Besok lusa mungkin atas meja lagi. Bulan depan 3 bulan lagi mungkin dah beralih tempat. Kita tak lagi percaya pada cenderati yang ni sebab kita kata ini sudah out of date. Dia sudah mula kusam, sudah mula tak cantik kan? So kita alihkan tempat. Kepercayaan itu kalau kita letakkan pada isteri kita, pada suami kita 100%, akhirnya akan ada satu part yang isteri kita mungkin tersilap masak dan kita rasa maksudnya akan dapat suami kita yang mungkin datang lewat, kita akan kata ini mesti ada something ni kan. So kalau kita terus letakkan kepercayaan 100%, kita akan mudah kecewa dan yang paling penting sekali kita tidak akan mudah menerima kenyataan yang itu. Contoh yang ni, kalau dia sudah pusat, apa yang patut kita buat? Kita kena polish balik, betul? Polish balik, gilap balik, berikan balik kasih sayang pada dia, maka dia akan cantik balik. Tapi kalau kita tidak polish dia, kita biarkan dia terus dengan kesilapan dia, maka kita akan campak dia kat tempat lain. Kalau dia boleh bercakap, dia akan kata, "Hello, tolong berikan saya tuan yang lain, curang sedang berlaku." Disebabkan kita yang tak berikan perhatian. So 100% kepercayaan pada saya tak boleh kita letakkan pada manusia, namun perlu ada ruang untuk kita terima kesilapan dia, kita terima kesalahan dia agar dia boleh buat perubahan. Itu metafor daripada Tuan Syariman. Setiap minggu, setiap kali dijemput memang akan ada metafor dibawa keluar. Okey, saya berbalik pada Ustazah. Okey, sekiranya dalam situasi di mana suami ini memberi keizinan pada isteri untuk keluar dengan kawan lelakinya, bagaimana pula hukum di situ? Situ seorang suami dia kena lihat peranan dia sebenarnya. Peranan dia itu adalah memastikan keselamatan dan juga maruah isterinya dijaga. Jadi dalam soal dia memberikan keizinan tu, dia kena ada beberapa syarat. Contohnya syarat isteri pergi dengan kawan dia sekali. Kan, jadi sebab dia pergi dengan lelaki ni, bukan berdua lah, jadi tak berdua, jadi dia punya syarat dengan perempuan. So kemudian pastikan jugalah kan perjalanan tu untuk apa.
Jadi dia kena ambil tahulah. Dan benda tu bukan nampak macam lapor sebagaimana orang kata tuan dengan hamba. Laporkan apa kerja kau kan. Tapi dia dalam bentuk perbualan, dalam bentuk rasa macam kasih sayang, kita punya concern kan tentang keselamatan isteri kita dan sebagainya. Dan kalau perlu suami ambil cuti, ikut isteri pergi. Menemani isteri itu yang lebih baik. Jadi jangan juga terlalu percaya melepaskan isteri bersama dengan lelaki lain. Ya, ada risiko ya. Ada risiko Baik, sekiranya lah perkara ini sudah menjadi orang ibaratnya nasi dah jadi bubur. Isteri dah pun ada hubungan di luar, okey. Tetapi suami menerima dan cuba nak selamatkan rumah tangga. Ini bukan senang-senang berlaku, tetapi ada berlaku. Apakah langkah seterusnya sepatut dilakukan oleh lelaki untuk nak selamatkan rumah tangga? Mungkin Tuan Syahriman boleh. Okay, Alhamdulillah, menarik sebab bila berlaku isu yang macam ni, soalan sekarang ni apa niat suami tu sekarang? Sebab setuju sangat dengan Orman, suami menentukan apa yang berlaku dalam rumah tangga. Kalau niat tu untuk menyelamatkan, alhamdulillah terbaik. So apa yang patut dia buat? Yang pertama, dia kena terima kesilapan isteri tu. Dia kena terima. Dia tidak boleh menidakkan kesilapan isteri. Kesilapan sudah berlaku. Terima satu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dia kena adjust. Adjust diri dia. Adjust yang bagaimana? Apa yang patut aku buat? Di mana kesilapan aku? Supaya bila perhubungan itu diteruskan, aku tidak lagi buat silap yang ini. Kan? Itu adjust. Yang ketiganya, dia kena ambil tindakan. Dia akan mula menyeman perasaan isteri itu. Dia akan mula membentuk persetujuan yang baru. Abang akan ubah begini, 1, 2, 3, 4, 5. Bolehkah abang ubah begini? Sayang terima? Terima. Baik, kita akan mulakan dengan 3 bulan percubaan. 3 bulan, tengok adakah abang ini benar-benar boleh melakukan perubahan sebagaimana yang dia buat. Action. Yang keempat, achieve. Dalam tempoh 3 bulan, Syahriman ni berjaya tak buat macam ni? Norman ni berjaya tak buat macam ni? Kalau berjaya, yang last adalah kita teruskan dengan perubahan kita tanpa ada sebarang perkara yang kita ingat yang belakang. Sebab selagi mana kita masih lagi ingat yang belakang, maka dia tak akan ke mana-mana. Dia akan susah. Namun wanita ni, Ustazah kan, dia sentiasa halus perasaan itu. Dia akan sentiasa ingat, dia akan sentiasa ingat. So peranan kita lelaki kena benar-benar firm atas apa yang kita sebut. Kalau kita sebut 5 ke abang akan ubah, 5 perkara lepas kena ubah. Dia ubah 4, 4,5, 4 suku, jangan. So dia akan jadi cantik, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah ya. Nampaknya perkongsian yang sangat-sangat positif untuk penonton-penonton kita khususnya. Perkara ini yang seperti dikatakan lah, ianya berlaku di keliling kita. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa merobohkan rumah tangga. Sekiranya kita ada give and take, saling memahami, memberi ruang, semua orang melakukan kesalahan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Syahriman. Ustazah, serta kami sebab ini saya ingin kongsikan kepada penonton-penonton dengan wanita, jangan lupa untuk menyaksikan konsert akhir ceria Megastar Road to Final Sabtu ini 18 Julai 9 malam hanya di Astro Ceria, Astro Ria dan Astro Go. Jadi jangan lupa untuk terus memberi sokongan kepada Astro Ceria untuk program Ceria Megastar ini. Jadi kembali selepas ini bersama kami dalam Minggu Wanita Isteri Makan Luar. Saya nak ceritakan ni memang langsung saya tak sangka terkena dekat dengan saya sendiri. Usia perkahwinan saya dengan dia dah lebih 8 tahun macam tu. Sebenarnya di usia pertama perkahwinan saya, dia pun dah buat hal. Masa tu saya pergi solat Jumaat, jiran saya dah nampak ada lelaki yang boleh. Kebetulan jiran saya tu memang kenal lelaki tu. Tapi kami bergaduh sekejap masa tu. Lepas tu saya pun sabar sebab perkahwinan kami pun masih baru. So, kami teruskan perkahwinan kami. Saya ingatkan dia dah berubah, tapi saya silap. Dia buat lagi berani curang dia. Masa tu kami dah dikurniakan seorang anak lelaki. Masa tu saya sibuk uruskan perniagaan dan dia kata nak balik rumah mak dia bawa anak. Tapi rupanya seminggu dia hantar anak dia ke rumah. Dalam masa seminggu jugalah sebenarnya dia keluar dengan lelaki lain. Banyak kali dia cuba curang tapi saya tetap sabar. Sampai dah dapat lagi seorang anak perempuan, dia masih lagi dengan perangai curang. Kali ini dengan lelaki lain. Sampai satu hari kawan baik dia dah beritahu anak perempuan yang dia lahirkan itu bukan anak saya.
sekejap. Tapi untuk pastian, saya try buat DNA test. Dan memang hasilnya memang itu bukan anak saya. Saya terkilat. Saya sangat-sangat terkilat. Saya berdepan dengan dia mengaku yang sebenarnya banyak lelaki yang dia pernah bersama. Saya pernah tanya dia, anak perempuan tu anak siapa? Dia jawab, itu bukan anak saya. Itu boleh kata yang dia mengandung lagi, tapi dengan lelaki lain. Saya rasa saya sudah cukup bersabar dengan apa yang dia dah buat. Saya pun dah buat keputusan yang baik. Saya ceraikan dia dengan cara baik. Itu adalah antara kisah benar yang dapat dikongsikan di sini. Itulah rasa daripada seorang suami. Berat mata memandang berat hati baru memikul. Saya dengar pun rasa macam Masya Allah, sesuatu yang memang kita harus memberi penekanan yang serius, Sarah. Sebab benda ni orang kata kalau tak ada ahli masukkan pokok buah dan kita kena. Tapi dia seorang lelaki yang tabah. Kerana perkara ini berlaku daripada awal perkahwinan sehingga melahirkan zuriat yang bukan daripada sangat tragis lah, boleh kita katakan sangat tragis. Baiklah, isu ni memang panas sehingga kan ada talian kita pun panas dengan pemanggil-pemanggil. Tapi kita dapat dihubungi oleh Puan Ina Puan Ina daripada Johor rasanya. Assalamualaikum Puan Ina. Waalaikumsalam. Ya, silakan Puan Ina. Puan Ina ada perkongsian? Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit dengan Ustazah Isfadia. Ya, silakan. Boleh ke salahkan suami 100% punca isteri tu makan luar? Maksud saya, suami tu okey, isteri yang makan luar. Adakah salah suami? Ya. Baiklah, suami tu okey tetapi isteri makan luar. Makan luar kerana mungkin dia tak ada apa-apa masalah, tapi mungkin terjebak. Jadi itu kan yang dimaksudkan oleh Puan Ina? Okey, Puan Ina sudah tak ada. Okey, baiklah. Okey, Ustazah, bagaimana kita boleh bantu Ina? Sebab apabila berlaku perkahwinan Puan Ina, dia adalah rangkaian dua pihak. Suami dan juga isteri. Jadi orang kata kalau kita bertepuk sebelah tangan tu tak bunyi. Dia kena bertepuk dua belah tangan. Jadi kalaupun berlaku kesilapan, dia sebenarnya dua-dua pihak juga. Jadi dua-dua pihak harus melakukan satu tindakan bagaimana boleh menjernihkan kembali kekeruhan tersebut. So dari pihak isteri, kenapa isteri berlaku begitu kan? Mungkin suami terlalu beri kebebasan. Jadi kesalahan dia adalah suami terlalu beri kebebasan. Dan pada pihak isteri pula dia telah menyalahgunakan kebebasan tersebut. Jadi kedua-dua pihak memang kena muhasabah balik. Cara macam mana kan? Sebab sesuatu itu berlaku kerana keredaan dua-dua. Maksudnya dua-dua itu ada dia punya apa kata tu pelaburan dia lah, modal dia sehingga berlakulah kecurangan dan sebagainya. Baik Ustazah, kalau sekiranya dalam satu situasi ni isterinya orang kata sepandai-pandai tukang menumpat akhirnya jatuh ke debuk ke tanah dan mengambil keputusan untuk kembali semula pada keluarga dan insaf menyesali perbuatannya, tetapi suami tidak memaafkan, bagaimana keadaan tu? So dalam keadaan ini suami kena tengok balik apakah dia punya tujuan perkahwinan tu. So kalau dia memang nak menyelamatkan perkahwinan itu, maka dia kena berusaha untuk mengorbankan perasaan, memaafkan isteri dia. Kan itu tindakan dia lah. So apa niat dia sebenarnya. Tapi kalau niat dia hendak membalas dendam, kan dengan isteri dia dah buat dengan aku ni sebelum ni macam ni, jadi dia nak balas dendam. Jadi bila balas dendam tu hukum dia makruh. Perkahwinan tersebut makruh dibenci dalam Islam. Malah kalau sampai ke peringkat dia boleh mencederakan isteri kerana nak balas dendam, boleh jadi haram perkahwinan tersebut. Jadi dia kena tengok balik kerana keputusan itu ada di tangan suami, ada di tangan seorang lelaki. Jadi saya suka tadi dengar kisah dia sendiri kan. Jadi dia dah fikir, dia dah sabar dah, dia dah bercakap terus terang dan ada pengakuan dan sebagainya. So dia lepaskan cerai dengan cara baik. Jadi itu adalah saya rasa kesimpulan dan juga tindakan yang sangat bijak lah. Kan? Jadi kita kena tengok balik sebenarnya kahwin tu untuk apa. Ya, baiklah. Okey, ada juga kes di mana suami ingin selamatkan rumah tangga. Niat tu alhamdulillah baik. Tetapi hati tu teringat-ingat dia bukan sesuatu yang mudah nak lepaskan. Jadi mungkin Ustazah boleh beri sedikit tips kepada penonton kita bagaimana nak move on
Okey, benda yang lepas-lepas. Tetapi ialah kita senanglah kau cakap, benda ni berat, aku yang menanggung. Tapi sayang, tapi nak lepaskan kadang teringat mengganggu. Jadi bagaimana boleh kita bantu mereka? Dia kalau perempuan yang teringat-ingat ni, dia okey lah sikit sebab itu memang perangai dia kan. Dia suka mengungkit. Kalau lelaki mengungkit ni memang hodoh sungguh kan. Dia mungkin tu dia dengan perasaan, dengan jiwa dia kan. Okey. Jadi saya suka petik satu doa ni, doa di mana Nabi Muhammad SAW dia mengajar kita untuk membaca doa dalam keluarga kita. Okey. Jadi doa ni dia bagi tips kita. Okey, Allahumma, kita minta kepada Allah supaya Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Jadi dia ada 3 tingkat. Yang pertama dia kena alif. Alif ini maksudnya mesrakan balik. Macam ada gurauan dulu, macam sebelum berkahwin ataupun awal-awal berkahwin kan, dia ada gurauan, mesra dan sebagainya lah. Dia alif tu macam menjinakkan. Kena jinakkan balik. So next step adalah apa? Aslih zata bainina. Jadi damaikan, tenangkan, harmonikan kan. Jadi dia pergi step yang seterusnya pula. Jadi yang mula-mula bergurau-gurau. Yang kedua, ajak apa pula projek yang kita nak buat bersama-sama kan, untuk membantu keluarga kita ataupun orang lain. Dan akhir sekali wahdina subulas salam. Kita minta Allah supaya sentiasa memberi hidayah kepada kita untuk mencapai pada jalan-jalan keselamatan dan sebagainya. So dia ada 3 step. So step yang pertama, bergurau senda balik. Kenang balik masa zaman dulu, macam mana kita susahnya nak apa orang kata, nak tawan hati dia, kan, nak mengurat dia. Kemudian yang kedua, kita fikir apakah aktiviti yang boleh kita lakukan bersama, kan. Dan kemudian yang ketiga, barulah kita cari hidayah daripada Allah dan sebagainya. Tapi kan Norman dengan Ira, sebagai seorang suami lah, kadang-kadang kita kena, seorang suami ni kena ada masa tempoh me time juga. Kan, kalau dia dah bengang sangat dengan isteri ni, so dia ada me time di mana dia perlu fikirkan balik kan. Sebab kalau dah marah, mengadap, dok mengungkit-ungkit kan, jadi hodoh dah dia punya perhubungan tu. So me time dia keluar sekejap ke kan, kalau macam Nabi tu beruzlahnya kan, berkeluar. Jadi dia mungkin kena keluar sekejap, tarik nafas, cari apa dia punya kehidupan, macam mana nak bawa ahli tuju dan sebagainya. Dan kemudian kembali pada isteri dan bimbinglah dia. Alhamdulillah. Yang sangat mendalam daripada Ustazah Isfadia, dan boleh kita jadikan sebagai satu panduan kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi suami yang soleh, isteri yang soleha, dan mencipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, insya-Allah. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah atas perkongsian yang sangat bernas. Kita nak banyak lagi tapi kita masih tak mencukupi. Kita terlalu banyak perkongsian. InsyaAllah kita akan undang lagi untuk topik seterusnya. Baiklah, itulah serba sedikit tentang topik kupasan kita, isteri makan dua. Jadi selepas ini kita ada tetamu. Tentang dunia hiburan kita, dunia filem kita pula. Kita ringan-ringankan kepala kita sebab topik yang agak hangat ni. Kita akan kembali selepas ini dalam Minggu Wanita. Okey, it's a wrap up. Okey, alhamdulillah. Terima kasih untuk ramai yang mendoakan Abang pada sebelum pada muncul di Astro Prima. Alhamdulillah ini kali yang ketiga. Terima kasih Astro Prima, terima kasih Mingguan Wanita, dan terima kasih dengan pengacara penerbitnya, pengacaranya yang sangat-sangat sporting. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan yang paling best sekali adalah dalam program Astro Prima ini, dia mengenengahkan cerita-cerita semasa yang dekat dengan hati kita, yang sebenarnya sedang berlaku. Cuma kadang-kadang persoalannya kita tidak tahu bagaimana cara nak mengendalikan, bagaimana cara nak menghadapinya, dan bagaimana cara untuk meredakan keadaan-keadaan ketegangan yang berlaku dalam cerita dalam kain ini. So, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan Ablong yang sedang memerhati sekarang ni, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ni, dan jangan lupa komen. Beri respon, ada dekat description tu, boleh klik untuk beri respon secara personal, atau boleh juga komen dekat YouTube ini untuk Ablong respons dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah, bagaimana cara untuk kita mengharmonikan rumah tangga kita ini. Yes, betul, masalah akan tetap ada. Jangan sebut, jangan kata masalah tidak ada. Masalah tetap ada. Namun yang paling penting sekali adalah bagaimana cara untuk kita kendalikan masalah ini satu demi satu, agar kehidupan kita ini, kehidupan rumah tangga kita ini tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, malah 20 tahun, 30 tahun dan selama-lamanya
dalam kehidupan yang harmoni, dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan yang Allah pandang kita juga dengan pandangan rahmatnya, insyaAllah. So, jumpa lagi untuk live video YouTube lu. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Terima kasih banyak-banyak. Saya Muhammad Syahriman bin Cik Riz, rakan motivator anda. Bye.